Walaupun sedar gaya hidup lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT tidak sesuai dengan budaya masyarakat di negara ini, masih ada penyokong golongan itu mahukan budaya songsang diiktiraf. Hidup, 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 hidup LGBT. Bermaksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ia diperkenalkan pada tahun 1990-an. Istilah LGBT bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berdasarkan identiti. Singkatan LGBT telah menjadi popular sebagai penetapan diri. Ia juga diterima pakai oleh majoriti seksualiti dan pusat komuniti berdasarkan identiti. Sejak awal tahun 1980 lagi, budaya LGBT telah mula berkembang di negara Malaysia. Perlakuan LGBT ini dikatakan telah mula masuk ke dalam sosial masyarakat Malaysia sejak sekian lama, sehingga tertubuhnya pelbagai pertubuhan dan juga organisasi yang menyokong mereka secara tersusun dan juga terancang. Berita-berita mengenai LGBT ini pada mulanya tidak diberi perhatian sepenuhnya oleh media di Malaysia, sama ada secara langsung ataupun sebaliknya. Namun kini, isu tersebut telah diberi peluang untuk dituliskan dan diterbitkan hanya sekadar bacaan umum, di mana ianya dikatakan tidak digambarkan secara negatif dan juga positif. Hal ini juga mungkin berlaku disebabkan oleh berlakunya peningkatan kes berkaitan masalah LGBT tersebut di Malaysia, di mana menurut JAKIM, berlaku peningkatan jumlah dalam kalangan masyarakat anggota gay dan juga transgender, di mana ianya merekodkan hampir 100% peningkatan. Dan jika anda dapat lihat daripada slide ini, anggota masyarakat gay pada tahun 2013 hanya mencatatkan seramai 173,000, tetapi dan meningkat kepada 310,000 pada tahun 2018. Begitu juga dengan transgender yang hanya merekodkan hanya 10,000 orang pada tahun 1988 dan meningkat kepada 30,000 orang pada tahun 2018. Kita boleh katakan antara salah satu faktor yang menyumbang kepada peningkatan ini adalah disebabkan kecanggihan teknologi digital yang menawarkan laman internet pada masa kini, di mana dikatakan ketersediaan laman internet membolehkan golongan-golongan ini mampu berinteraksi sesama sendiri bagi menyokong setiap agenda mereka. Buktinya, beberapa laman sesawang khusus untuk golongan LGBT mudah diakses melalui internet untuk mempromosikan agenda mereka. Contohnya, antara salah satu iaitu www.ranker.com dan juga beberapa lagi. Terdapat figur LGBT yang terkenal di Malaysia. Antaranya ialah Nur Sajat. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Sajat Kamaruzzaman. Beliau asalnya seorang lelaki telah menukar jantinanya kepada seorang perempuan. Hal ini telah membangkitkan isu dan kontroversi, lebih-lebih lagi apabila beliau menunaikan ibadah umrah berpakaian seperti perempuan. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak awam, terutamanya orang yang beragama Islam, kerana tindakan beliau boleh menjejaskan ibadah umrah jemaah yang lain. Beralih pula kepada aspek perundangan. Di Malaysia, kita mempunyai dua jenis perundangan, iaitu Undang-Undang Sivil bagi semua penduduk di Malaysia dan Undang-Undang Syariah bagi pelaku agama Islam. Gejala LGBT boleh disabitkan bagi kesalahan seperti melakukan seksual bebas, mengubah suai anggota seksual, berpakaian dan memaparkan perwatakan pelayanan jantina serta mempromosikan dan mengadakan aktiviti LGBT. Setakat ini, tiada perundangan khusus bagi golongan LGBT. Namun begitu, terdapat perundangan yang digunakan bagi mensabitkan kesalahan melibatkan LGBT, iaitu Undang-Undang Umum. Contohnya, seperti Kanun Keseksaan, Akta Perhimpunan Aman 2012, Akta Kesalahan Jenayah Syariah, Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Hukuman perundangan syariah lebih ringan berbanding sivil kerana mempunyai batas daripada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Akta 355. Agama
Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, iaitu lelaki untuk perempuan dan perempuan untuk lelaki. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjelaskan perkara homoseksual ini, iaitu LGBT telah berlaku lama sejak kalangan umat Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjelaskan perkara ini di dalam surah Al-A'raf juzuk yang ke-8 ayat 80 hingga 84. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan akibat dan juga balasan yang diterima oleh umat Nabi Lut alaihi salam akibat daripada ketidakpatuhan mereka terhadap perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melakukan hubungan homoseksual ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan yang jelas kepada kelompok LGBT ini di dalam Al-Quran. Seterusnya ialah LGBT menurut pandangan agama Hindu. Sebahagian masyarakat Indonesia menganggap LGBT ini merupakan bentuk penyimpangan orientasi seksual yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan. Terdapat beberapa sloka dalam kitab suci agama Hindu menjelaskan tentang LGBT dan bagaimana seharusnya kodrat kita hidup sebagai seorang manusia. Dalam kitab Saramus Ayat sloka 9 ada disebutkan tentang perkara ini. Disebutkan bahawa bila memperoleh kesempatan menjadi orang iaitu manusia, ingkar akan pelaksanaan dharma, sebaliknya amat suka mengejar harta dan kepuasan nafsu serta berhati tamak. Orang itu disebut sebagai kesasar, iaitu orang yang tersesat dari jalan yang benar. Dalam agama Buddha, seorang manusia tidak berhak menghakimi atau merendahkan sesamanya termasuk kaum LGBT. Manusia sama-sama dicipta Tuhan seharusnya boleh merangkul kaum LGBT agar tidak melanggar norma dan merugikan kaum orang lain. Namun, amalan hidup songsang golongan LGBT merupakan satu kesalahan dalam ajaran agama. Ini adalah kerana perilaku LGBT dianggap sebagai dosa yang keji, tercela dan turut diancam dengan hukuman. Tony berharap kita semua tidak terkecuali kaum LGBT menyedari hukum karma dan memahami bahawa hidup seorang manusia tidak sempurna sehingga kita bertambah bijaksana dapat membawa kebaikan kepada sesama manusia. Pencapaian seseorang menuju nirvana tidak boleh dilakukan seorang diri, maka kita harus merangkuli seluruh umat manusia tanpa diskriminasi, salah satunya kaum LGBT. Allah mencipta manusia dalam dua kudrat yang berbeza, iaitu kudrat sebagai laki-laki dan perempuan. Transseksual adalah salah satu penyimpangan seksual yang sering dijumpai. Keberadaan kaum transseksual tidak dapat dinafikan hadir dalam kalangan masyarakat, bahkan mungkin di dalam gereja sekalipun. Seorang transseksual mempunyai keinginan untuk mengubah jenis kelaminnya. Untuk itulah mereka melakukan operasi transseksual demi mengubah gender eksternalnya. Operasi ini memang berhasil mengubah tampilan luaran sahaja tanpa dapat mengubah fungsi, iaitu untuk tujuan reproduktif. Kerana itu memang jelas bahawa operasi transgender ini tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Adam tidak boleh menemukan seorang penolong dan pasangan yang sepadan untuk dia, kemudian Tuhan mencipta Hawa baginya. Hak asasi manusia dalam bahasa Perancis disebut droit de l'homme, yang artinya hak manusia. Manakala dalam bahasa Inggris disebut human right. Seiring dengan perkembangan kedaulatan undang-undang, di mana manusia atau warga negara mempunyai hak asasi yang mesti dilindungi oleh kerajaan, maka muncul istilah basic right atau fundamental right. Menurut POMTA, iaitu Federation Malaysian Consumers Association, hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kepahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendokumentkan hak-hak asasi manusia yang patut dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan dilindungi. Sentra adalah sebuah pertubuhan masyarakat sivil Malaysia yang ditubuhkan dan tertakluk kepada Undang-Undang Malaysia, khususnya Perlembagaan Persekutuan yang menjadi undang-undang tertinggi tanah air
Oleh itu, sentra menjelaskan kembali kedudukan LGBT bagaimana hak asasi manusia secara amnya harus dibentuk di landscape Malaysia, di mana penubuhannya berusaha menegakkan naratif mengenai hak asasi manusia yang sepenuhnya bersesuaian dengan undang-undang tertinggi negara serta adat bersama tempatan. Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Encik Ahmad Marzuk Syari telah mengemukakan cadangan pindaan Akta 355 iaitu Akta Mahkamah Syariah dalam bidang kuasa jenayah. Akta ini akan membolehkan Mahkamah Syariah Negeri menetapkan hukuman yang lebih keras daripada hukuman maksimum semasa yang dibenarkan di bawah Undang-Undang Persekutuan. Akta ini adalah untuk kelakuan apa sahaja jenis LGBT. Daripada pandangan nilai sosial, kerajaan nampaknya semakin kebelakangan dalam sikap tidak menghiraukan hak asasi manusia. Tambahan pula, kerajaan harus memansuhkan penalti tersebut daripada meningkatkan penalti untuk kelakuan yang tidak merugikan sesiapa. Institusi Hak Asasi Manusia Kebangsaan Malaysia juga telah mengecam cadangan untuk pindaan Akta 355. Mereka berkata bahawa kerajaan harus menggunakan pendekatan yang lebih belas kasihan dengan menghormati hak asasi manusia untuk semua. LGBT menurut falsafah moral, pertama, LGBT telah banyak diketengahkan dalam negara, khususnya di peringkat antarabangsa. Kedua, banyak pihak yang telah tampil usaha untuk mengetengahkan isu ini sebagai langkah untuk menangani melalui berbagai usaha dengan cara seperti seminar, ceramah dan program-program kesedaran. Ketiga ialah usaha-usaha ini telah gagal kerana golongan-golongan LGBT ini telah banyak bersuara dan membantah. Keempat, faktor-faktornya ialah memuja hak asasi manusia. Kedua, dari sudut pandangan sejarah. Dan ketiga ialah hak asasi manusia dari versi barat pada konsep individualisme. Seperti yang dikatakan Aristoteles, kejujuran tindakan membantu manusia untuk menyempurnakan diri dan mencapai kehidupan yang baik, sehingga falsafah sebagai cerminan moral yang sangat penting. Namun, falsafah moral juga mempengaruhi kepentingan umum melalui tindakan individu sehingga menunjukkan tanggungjawab yang telah berkontribusi membawa harapan bagi masyarakat di mana manusia hidup. Dari sudut pandangan sejarah, perdebatan tentang hak asasi manusia telah wujud sejak Yunani kuno. Aristoteles dan Plato adalah salah satu falsafah Yunani yang mencetuskan gagasan tersebut dengan menekankan isu kebebasan, kesamarataan dan keadilan. Jelaslah, hak asasi manusia versi barat didasarkan pada konsep individualisme, menempatkan hak individu di atas hak masyarakat. Kesimpulannya, kesemua agama terutamanya agama Islam melarang dan sesekali tidak menerima LGBT kerana ia merupakan penyimpangan orientasi seksual yang akan merosakkan kelestarian manusia. LGBT bukanlah satu kebolehan atau kehendak yang dibenarkan untuk memilih, lebih-lebih lagi dikategorikan sebagai hak asasi manusia kerana homoseksual pada akhirnya akan membawa keburukan pada masyarakat serta dikira sebagai merampas hak orang lain. Melihat kepada erti sebenar hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang tidak menimbulkan keburukan, malah menimbulkan pelbagai kebaikan. Sekian, terima kasih.